Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Hari ini kita nak memperbincangkan topik yang agak hangat, yakni pro-vax versus anti-vax, dua-dua kena tipu. Apa yang kena tipu? Mari kita lihat. Okay, sebelum kita nak mula topik yang agak hangat ni, kita nak cakap pasal kita punya zaman kanak-kanak sikit. Sebagai budak-budak yang grow up late 90s ataupun early 2000 kan, kita masa tu ada beberapa kategori budak. Okay. Ada budak punk, ada budak gotik, ada budak skinhead, ada budak black metal. So kalau kita nak masuk dalam grup ni, kita tak boleh tangan kosong. Bila kita nak diorang iktiraf kita, kita kena ada satu benda dipanggil Zain. Zain ni macam dibentuk dia macam ni, kecil macam ni. So satu risalah yang membuktikan yang kita dah masuk grup tu. So bila budak ni tanya, dia kata, kau dah ada knowledge belum? Knowledge tu bukan dia tanya kita ada ilmu ke tak. Knowledge tu bermaksud kau dah ada Zain ni ke? Zain. Kau dah ada Zain ni maksudnya kau dah di-initiate, kau dah masuk grup ni. Kau dah baca, kau dah faham. So saya nak bagi tahu macam tu lah. Kita daripada kita kecil, kita dah dibiasakan dalam kehidupan yang perlu diiktiraf oleh kita punya social peers lah. Kawan-kawan kita, orang-orang yang seumur kita lah, kawan-kawan. Dan kita ada konsep yang dipanggil social pressure, yang sekarang ni kita banyak orang panggil FOMO. Saya tak tahu sangat, tapi saya dengar abang saya cakap FOMO, fear of missing out. So bila kita menghadapi satu situasi yang di mana semua orang ada something dan kita tak ada, so kita akan rasa down lah pasal kita dah missing out. So out of fear of missing out tu, kita kena pilih untuk masuk salah satu grup tu. Anda mesti perasan kan, dalam isu vaksinasi dan CJ vaksinasi ni, bukannya semua beria nak divaksin, tapi oleh sebab permainan media yang cuba meletakkan certain kategori, yang tidak divaksin ni dipanggil anti vaksin, yang dah divaksin ni dikira menyelamatkan dan melindungi orang lain. Oleh sebab itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita mestilah nak pilih menjadi orang yang melindungi. Kita tak nak jadi orang yang menyusahkan. So anti-vax ni dipanggil menyusahkan. So sebagai orang yang tak nak berada dalam social pressure, seperti mana yang saya kata tadi, masa kecil kita nak ada kategori, kita nak berada dalam satu kelompok. So dalam kelompok yang orang terima. Jadi permainan media ni dia suka meletakkan manusia kepada segmen-segmen supaya mereka senang untuk melabel dan juga menyalahkan satu pihak itu. Itu tujuan social segmentation. Sebab tu dalam episod lepas saya banyak tekankan pasal social segmentation. Pasal mereka banyak menggunakan segmentation ni untuk mengecilkan lagi social structure kita. Tapi apa yang kita tak nampak adalah siapa yang mencipta kelompok tersebut in the first place. Dalam menggunakan social segmentation ni, dia ada step yang dipanggil menggunakan problem, reaction and solution. Dan ini adalah step yang basic lah dalam penggunaan media psychological warfare. So dia bukan benda yang baru. So saya boleh buktikan dengan event yang sebelum ni yang berlaku. So kita bandingkan dengan peristiwa 9/11 . Okay, first dia mengadakan problem dia. Dalam 9/11 dulu, problem dia adalah pelanggaran jet fighter ke menara WTC. Itu sebenarnya pengeboman kan. Lepas tu baru orang tahu ada bom yang involve. Lepas tu dia mengadakan reaksi. So reaksi ni dia kena ada keyword. Keyword ni penting, sangat penting saya beritahu. Keyword ataupun dia panggil macam slogan. Slogan propaganda. So dalam 9/11 slogan dia, keyword yang dipakai is terror. So terror tu adalah dia punya keyword untuk the whole program tu lah. Sampai sekarang ni dia masih menggunakan konsep terror tu lah.
So daripada terror tu dia memperkenalkan watak jahat, yakni teroris. Time tu Al-Qaeda dia punya watak jahat dia. So daripada buat terror tu juga, dia membuat dia punya solution dia. Ini yang ketiga. Solution dia adalah war on terror. The attacks sparked a 10-year battle which came to be known as the War on Terror. Daripada situlah menjadi halal darah-darah saudara Islam kita dekat Afghanistan, dekat Iraq. So dari situ juga permulaan lah segala kita panggil perubahan daripada foreign policy US lah. Itu subjek yang lain yang mungkin ada orang yang lebih hebat dalam geopolitik boleh explain. Tapi yang saya tahu sebagai orang media, saya nampak permulaan dia adalah menggunakan footage lah. Sama juga macam dalam kes COVID-19 ni, dia bermula, dia bagi problem dia. First problem dia, dia bagi footage dekat Wuhan tu, yang di mana orang tiba-tiba jatuh semua kan. Itu adalah footage dia. Kita panggil footage ni adalah social turbulence. Social turbulence ni adalah satu konsep di mana kita mengadakan satu problem tu di mana orang akan rasa shock. So dia menjadi terkejut. So masa mula-mula footage tu keluar, semua orang terkejut dan semua orang kita panggil dalam state of hypnosis lah. Dia takut, fear and hypnosis. So dalam state ni yang kita senang being suggested by the media. So this is a proven science. Bila kita dalam state of fear, our mind is as easily suggestible. Dengan cara apa? Adalah dia memberikan reaksi. Okay. Reaksi kepada COVID-19, dia adalah pertamanya lockdown. Konsep lockdown, which is kita tak complain lah kan. Apabila ada wabak, memang kita kena buat isolation. Tapi yang membuatkan ianya berbeza sebab kadar dia lah, macam kadar spread dia sangat cepat daripada Wuhan ke seluruh dunia. So itu adalah pertama kali seluruh dunia berada dalam keadaan lockdown. Dan apa sebenarnya yang berlaku? Kita kena faham konsep yang dia orang adakan, iaitu problem, reaction, solution. Dan dalam reaksi COVID-19 ni juga, dia telah mengadakan satu slogan di mana keyword dia adalah lindungi ataupun jaga. Dan daripada keyword lindungi dan jaga tu, dia buat slogan lindung diri, lindung semua dan juga kita jaga kita. So daripada slogan ni, dia menjadi satu tema kepada seluruh kempen. Jadi kita dah tahu problem, kita tahu reaction, dan apa pula solution dia. Solution yang diberikan kepada kita untuk jalan keluar ni adalah digital transformation melalui beberapa fasa lah. Dan salah satunya adalah program vaksinasi lah. Bukan yang berlaku saja di Malaysia je, dia ada berlaku dekat seluruh dunia lah. Jadi kenapa mereka perlu lagakan dua pihak, untuk pro-vax dan anti-vax ni, untuk mencapai objektif mereka? Dia ada konsep yang dipanggil self-administering leaderless group. So pro-vax adalah group, anti-vax adalah group, tapi dia sebenarnya tak mempunyai leader pun. Dia group yang dicipta oleh media tu sendiri. Dan macam mana dia punya build dia punya fanbase tu, kita panggil fanbase lah. Fanbase tu dibina atas dasar belief system lah. Apabila orang tu consume something dalam media tu, contoh dia consume mainstream media, and then dia percaya kepada message yang disampaikan, maka automatic dia pergi ke group A, yakni group pro-vax. Jadi sebaliknya yang berlaku pada mereka yang tak mempercayai mainstream media, dia pergi ke alternative media. Dan alternative media pula, dia mengeluarkan berita-berita yang betul-betul counter naratif kepada mainstream media ni. So ini group dipanggil anti-vax. So kita perlu faham firstly, yang apa mereka lakukan adalah mereka bukan sahaja meletakkan dia orang punya naratif kepada mainstream media, tapi sebenarnya alternatif media ni pun naratif yang
datang daripada mereka yang mereka ciptakan, supaya anda stay dalam satu box tu dan anda tak akan keluar daripada box tersebut. Anda akan argue sama ada pro-vax atau anti-vax. Anda tak akan argue tiba-tiba Habatus Sauda ke, anda tak akan nak argue benda-benda lain. Kalau anda anti-vax, anda akan memperagakan kebanyakannya ivermectin lah. Pasal ivermectin tu pun datang daripada diorang punya media planning, which is diorang dah readykan satu drug untuk jadi counter kepada vaksin. Ni sama macam episod lepas yang saya cakap, kita ada Coca-Cola, kita ada Pepsi. So kita ada Nike, kita ada Adidas, kita ada iPhone, kita ada Android. Dan dalam episod lepas saya dah bagi tahu, setiap projek media planning mesti ada paymaster, iaitu orang yang fund projek media planning tu, dan ada think tank, yakni orang yang buat planning. Tanpa orang yang buat planning ni, kita tak akan dapat problem reaction solution yang kemas. So dari situ kita akan tahu siapa yang dapat benefit in all of this problem lah. Jadi saya ada beberapa dokumen yang memperbincangkan solusi-solusi yang mereka telah sediakan untuk kita. Okay, master project ini dia ada nama dia lah, tapi tak akan di-disclose sekarang. Kita akan mungkin satu hari nanti kita akan bincangkan lah. Tapi projek yang diadakan sekarang ni adalah sub-project yang dinamakan IR 4.0 Digital Transformation. Maksud dia nak transform daripada ekonomi berasaskan analog dan yang ada sedikit digital kepada fully digital economy lah. Paymaster kepada projek ni, saya dapat identify beberapa paymaster, yang antaranya Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank dan juga Rockefeller Foundation. So 3 ni yang saya, daripada dokumen official yang saya kumpul, 3 ni nampak paling prominent lah dalam merangka dan kita panggil membiayai projek ini. So think tank group yang involved, macam dalam episod lepas saya cakap, Rand Corporation adalah salah satu group yang aktif dalam think tank, dan juga World Economic Forum dan John Hopkins University. So projek ni sangat besar. Dia ada beberapa think tank yang memperbincangkan, kita panggil the whole picture lah. Dalam think tank tu tersebut, dia ada satu simulasi dipanggil Event 201. So Event 201 ni disponsor oleh Bill and Melinda Gates Foundation in conjunction with John Hopkins University. So selepas dia buat media planning, dia ada latihan simulasi sebelum the real pandemic starts lah. So macam saya cakap, apabila kita melakukan satu kempen tu, mesti ada idea objektif dia. Satu, produk. Yang kedua, kita panggil public relation. Yang ketiga, social control. So dekat whole project of COVID-19 ni ada juga produk dia. Produk dia adalah vaksin, digital system yang kita panggil MySejahtera, kita ada app semua tu kan. Cara pembayaran melalui QR, tu semua kita panggil produk-produk lah. Produk digital system. Dan ketiga, telco system yang kita tengok sekarang 5G. Dia nak improve rangkaian network. So produk-produk ni semua dia terkait with each other lah nanti. So vaksin ni nanti dia sebenarnya dia akan connect kepada MySejahtera system. So sistem kita punya data semua masuk ke dalam satu digital identity punya blockchain system. Lepas tu 5G ni pula dia digunakan untuk jadi rangkaian lah. Pasal presently 4G is not kita panggil not good enough for this ecosystem, sebab dia nak buat automation AI, kereta bergerak sendiri, semua ni perlukan data bandwidth yang besar. So kita tak nak bincang kat sini, ni bukan subjek kita hari ni. Tapi yang saya nak kata, dia ada produk. Produk dia adalah yang 3 tu yang saya cakap tadi.
Tapi kita kena ingat, dalam setiap projek kita mesti ada event dia. So kalau objektif dia adalah untuk create a digital ecosystem, maka dia mesti ada step-step event yang akan berlaku lah, untuk supaya dia nak daripada point A tu dia nak ke point B tu. Event yang kita lalui sekarang COVID-19 adalah salah satu event yang mereka telah rancangkan dalam media planning dia dan juga execution. So dalam COVID-19 tu kita ada banyak, kita ada lockdown, kita ada restriction, kita ada permulaan dalam penggunaan digital identity system. So yang akan datang seterusnya adalah cyber pandemic, yang sekarang ni kita dah nampak aura-aura dia lah. Cyber pandemic ni adalah worldwide hacking kepada digital data institution dan juga banking institution. Yang ni semua dalam official document World Economic Forum lah. Saya ambil daripada World Economic Forum supaya kita tak nak di-label apa-apa konspirasi teoris lah, sebab World Economic Forum ni adalah satu forum badan yang kita panggil official. Yang ketiga pula ada event economic crash yang mereka anticipate lah. Sebenarnya economic crash ni dah lama pakai ekonomi anticipate. Kerana mana-mana pakai ekonomi. Cuma dengan kedatangan pandemik ni dia accelerate lagi lah. Dia melajukan proses kita nak ke towards economic crash. Dan penyebab economic crash yang akan berlaku ni adalah bermula daripada lockdown yang kita hadapi lah. Beberapa lockdown yang kita hadapi tu telah merudumkan ekonomi kita. Tak semestinya Malaysia je, seluruh dunia pun menghadapi masalah yang sama. So bukti-bukti yang kita ada, saya ambil daripada European Commission dan World Health Organization punya dokumen dipanggil Global Vaccination Summit yang diadakan pada 12 September 2019. Jadi mesti anda tertanya-tanya, COVID bukan berlaku dalam Oktober ke November ke? Tapi dia dah buat summit dia tahun 2019. Ya, biasa memang macam tu dalam media planning, dalam campaign kita kena start dia punya planning dulu, baru execution. So jangan terkejut lah bila diorang dah buat macam simulation test, dia ada planning. Benda ni semua kena ada planning sebab dia nak pindahkan daripada satu sistem ekonomi kepada another system of economy. Dia kena ada transition dan planning yang sangat kemas. So dalam 10 action towards vaccination for all ni kita ada juga pasal kita panggil vaccine hesitancy lah. Dia tahu dah, dia dah expect orang ada yang akan terima vaksin, ada yang tak akan terima. Jadi dari situ dia orang buat satu media planning untuk kita panggil counter misinformation. Dia panggil misinformation lah. Tapi mengikut data-data yang ada tu, yang saya faham, dua-dua tu adalah datang daripada mereka sendiri. Macam nombor 4, dia kata tackle the root cause of vaccine hesitancy, increasing confidence in vaccination, as well as designing and implementing evidence-based intervention. Maksudnya dia dah tahu akan ada orang yang tak setuju. Dia dah tahu media akan terpecah belah dua sebab dia dah plan. Yang nombor 9 dia cakap empower healthcare professionals at levels as well as the media to provide effective, transparent and objective information to the public and fight false and misleading information, including by engaging with social media platforms and technological companies. Ni bermaksud dia dah engage dengan YouTube, dengan Facebook, dengan kebanyakan kita panggil alternative media jugalah untuk combat misinformation. So that's why bila kalau siapa-siapa post something yang tak sama dengan mainstream narrative, dia cuba untuk padamkan lah. Sebab dia dah expect memang orang akan setengah orang akan tak setuju lah. Tapi macam saya kata, the news is dia menggunakan alternative media juga untuk sampaikan the second narrative. So dia perlukan A versus B tu yang saya cakap. Dan dalam social media dia tak menggunakan macam channel, dia lebih menggunakan influencer. So konsep influencer ni yang dia gunakan untuk kita panggil connect kan. Contoh group anti-vaxxer dia akan rujuk kepada seorang ni. So group pro-vax of course lah dia media mainstream. So dua ni akan berlaga
Dan lepas tu diorang akan provide lah diorang punya solution whether you like it or not. So ada lagi satu dokumen iaitu dokumen Lockstep from Rockefeller Foundation. So ni dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2010 yang membuatkan senario tentang macam mana nak membuatkan dunia ni lebih authoritarian dan menggunakan teknologi untuk, kita panggil dalam bahasa jahat dia, enslave mankind. Tapi bahasa dia yang dia tulis ni semua baik lah. Dia menggunakan pandemik juga sebagai, kita panggil, permulaan kepada permasalahan lah. Macam saya cakap, problem, reaction, solution. So diorang memang dah anticipate dan memang plan a pandemic for the start of the problem, so that they can give you the solution that they want. So ada lagi satu dokumen daripada WHO juga dipanggil Roadmap for the Implementation of Actions by the European Commission based on the Commission Communication and the Council Recommendation on Strengthening Cooperation Against Vaccine Preventable Diseases. Panjang. Dia secara pendeknya nak kata dokumen ni adalah timeline kepada macam mana dia nak transform daripada ekonomi lama ke ekonomi IIR 4.0 melalui healthcare system, healthcare emergency. So kat sini ada beberapa point lah yang saya suka nak sampaikan. Itu nombor 1, examine the feasibility of developing a common vaccination card passport for EU citizen. Ni dia cakap pasal EU lah sebab ni European Commission. Tapi basically apa yang dia cakap, dia dah plan for a vaccine passport lah daripada tahun 2018 lagi. So ini official document from European Commission. So yang kedua pula saya nak sampaikan yang report on the state of vaccine confidence in the EU to monitor attitudes to vaccination. So bermaksud dia dah expect, macam saya cakap dia dah expect orang akan hesitant untuk dapatkan vaksin ni. So dia dah ada media planning dia untuk counter lah misinformation. Dalam episod lepas saya dah cakap pasal behavioral science kan. So dia pun ada juga point yang di mana dia kata consider investing in behavioral and social science research on the determinants of vaccine hesitancy across different subgroups of the population and healthcare workers. So dia ada timeline dia lah sampai 2021. So tahun ni should be the last lah untuk diorang punya behavioral science research. Dia patut dah ada cukup data untuk counter anti-vax lah. Lepas tu dia ada juga point yang di mana dia kata counter online vaccine misinformation and develop evidence-based information tools and guidance to support member states in responding to vaccine hesitancy in line with the Commission Communication on Tackling Online Disinformation. Just ni sama jugalah. Dia ada dia punya plan dia untuk countering misinformation lah through censorship lah. Kebanyakannya censorship. So sebabnya dia nak, macam saya cakap, dia nak put people in the box. Dia dah letakkan orang dalam box dalam kita panggil mainstream media. Dalam alternative media, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram pun dia perlu monitor. Tapi apabila dia datangkan satu alternative opinion, dia jarang sekali dia akan censorkan lah. Sebab yang datang tu is panggil control opposition. Control opposition ni yang saya cakap tu A versus B. Kalau pro-vax dia lebih kepada vaksin. Kalau anti-vax dia pergi ke ivermectin. Dia tak nak letak auto saudara lah. Atau saudara ni kat Malaysia je sembang, dekat tempat lain tak sembang. Semua sembang ivermectin je supaya yang dapat untung tu diorang jugalah sekali. Okay. Dia banyak dokumen yang saya nampak yang menceritakan pasal benda ni lah. Tapi saya nak tanyalah, kita tanya diri sendiri, who gains from all of this problem? Kalau tanya saya akan cakap yang gain semestinya orang yang
memperkenalkan konsep tu in the first place, dan juga mereka yang merencanakan ni semualah. So which is the paymaster tu, yakni Bill and Melinda Gates Foundation, World Bank and Rockefeller Foundation. Okay. Sebagai penutup untuk hari ni, saya nak cakap yang kita semua ni sebenarnya berada dalam satu loop di mana kita bangun pagi and then kita tengok something, and then kita percaya something, and then kita react to something, and then kita tidur, and then kita pusing sampai kita snap. Kita takkan dapat jalan yang lurus tersebut. So we have to snap from it. This is a hypnosis yang kita kena snap supaya kita nampak yang ada dua side. Yang di belakang dua side tu ada orang yang sedang merencanakan. Dan ini bukan saya punya konspirasi teori, saya ada dokumen untuk membuktikan bahawasanya mereka sudah pun plan 10-20 years ahead sampai 2030. Dia orang dah plan. Dia ada plan dia sendiri. Dan ini semua official document. Kalau saya cakap dalam standpoint media planner dan campaign manager. Kita nampak dia orang dah faham apa yang dia orang nak buat. Cuma dari sudut implementasi tu, kalaupun dia ada hindrance tu adalah sebab kita dah well informed. Faham tak? Maksudnya kita dah faham benda yang dia nak buat tu, apa yang dia nak buat ke anak-anak kita semua. And then kita menjadi orang yang lebih bertindak dengan lebih bijak. So setengah negara dah pun macam tak layan lah dia orang punya agenda. Tapi kalau kita lambat, maksudnya bila sistem tu dah implement fully, kita dah tak dapat lari lah daripada dia orang punya loop yang dia orang nak letak kita tu. So tujuan saya untuk buat video ni adalah untuk kita lebih memahami macam mana mindset of the one who strategize this whole problem reaction solution game. Dan saya nak kita semua try pergi keluar kejap, cakap dengan kawan-kawan, cakap pasal vaksin, cuba tengok apa reaksi dia. Mesti akan cakap pasal anti-vax, mesti akan kita panggil leaning towards one party lah. Okay, kalau tanya saya mana satu yang betul dan salah, saya kata ada betul dan salah. Dan semestinya apa yang diorang nak tu kebanyakannya salah. Kebanyakannya salah dari sudut sosial, dari sudut agama, dari sudut kita panggil logik akal lah. Contoh SOP yang dia kenakan dekat masjid semua tu kan. And then kita tengok tempat lain boleh masuk, tempat masjid tak boleh masuk. Macam benda tu kita dah nampak lah mana salah dan mana betul. Cuma apabila kita leaning far towards either left or right, contoh kalau yang tak suka vaksin ni dia terus pergi far right lah, okay, tak nak langsung kan, dia akan menjadi pergaduhan antara dua side yang sangat kuat. Ni yang saya nak sampaikan. Kita dah tahu apa yang betul, which is kita just duduk betul-betul sebelah kanan, dekat sebelah kiri tu. Jangan pergi jauh sangat. Sebab dia nak kita pergi jauh, far right, far left. Ni cara diorang untuk lagakan dua pihak ni, supaya bila kita terlalu ke kiri, kita tak nampak apa yang kat sana. Kita tak faham. We won't understand the other side. Tapi bila kita kat sini, we won't understand the other side too. So dua ni bila dah terlalu ekstrim, dia akan berlaga. So bila anda berlaga, consequence dia adalah diorang akan datang dalam bentuk kita panggil martial law. So dia akan override kita punya national law. Kita akan masuk dalam state of emergency sebab orang bergaduh. Dan diorang akan datang bagi solution. Okay, aku kena control kau punya negara ni sebab kau punya government dah tak boleh control. So that's what they are aiming for. Kalau nak tahulah,
Untuk orang yang dah baca dokumen apa yang diorang nak plan, saya dah faham sampai situ diorang nak buat lah. Bermaksud dia betul-betul nak kita belaga. So macam saya cakap, dah tahu benda yang betul, okay cun, kita pergi slightly towards kanan. Jangan ever we go to the left. Jangan pula jenis orang yang duduk atas pagar ni. Duduk atas pagar ni dia tak buat apa-apa. Yang ni dia tak membantu langsung cause yang kita nak. Kita nak betulkan keadaan. So kalau kita duduk tengah je, benda tak akan settle lah, betul tak? So kita duduk slightly kanan. Bila kita duduk slightly kanan, kita senang nak berdialog dengan yang kiri ni. So dari situ kita akan capai persefahaman di mana kita boleh combat apa yang mereka nak lakukan kepada kita dan anak-anak kita lah. Apa yang mereka nak lakukan tu, cerita dia panjang sangat. Dan saya tak boleh nak sampaikan dalam satu video supaya saya tak nak dilabel conspiracy theories. Saya nak cakap banyak kali, saya tak nak dilabel conspiracy theories sebab saya nak sampaikan dalam bentuk dokumen yang official saja. Saya tak nak sampaikan dalam bentuk andaian saya. So sebab diorang dah letak semua dokumen yang apa yang diorang nak buat. Kita just perlu ambil dokumen diorang, explain satu-satu ini yang diorang nak buat. Tapi dalam bentuk scientific dan educational lah, supaya kita faham yang benda ni real. Okay, jadi sampai situ sajalah saya nak sampaikan hari ni. Dan semoga kita semua dapat berfikirlah dalam apa yang episod kali ni kita tengok betul ke tak. Adakah kita terlalu pergi ke far right atau far left, atau kita terlalu ekstrim. Kawan kita dah vaksin kita marah, kawan kita yang tak vaksin kita nak pukul, cakap dia tak bertanggungjawab, ni tak bertanggungjawab apa. Stop dulu. Sebab kalau tak ada siapa stop, lagi-lagi kat Twitter tu, nanti kita tahu je negara kita dah kena jajah. So bersabar, semua ni ada solusi dia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.